Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah subjek strategi pengurusan awam Puan Anizah Safiah binti Maznur Balia. Kami daripada Kumpulan Excellent yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Muhammad Firdaus bin Tukiman, Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, seterusnya Puan Nur Syahira binti Abdul Aziz, Encik Muhammad Hasri bin Johari, dan yang terakhir adalah Encik Muhammad Julkamal bin Jazlan. Untuk tugasan berkumpulan, kami telah memilih organisasi iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA. Kami akan bincangkan dan analisis aspek pengurusan strategik di JAKWA. Seterusnya saya akan meminta ke semua rakan-rakan saya untuk membentangkan berkenaan bahagian masing-masing. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat satu perbentangan iaitu tentang kursus GMGA 3073 pengurusan awam strategik yang melibatkan isu tentang organisasi Jabatan Kemajuan Orang Asli. Saya daripada kumpulan Excellent yang bernama Nur Syahira binti Abdul Aziz 268581. Bahagian saya yang akan membentangkan iaitu pengenalan JAKWA serta isu yang terdapat dalam organisasi Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kita pergi kepada pengenalan orang asli JAKWA. JAKWA Kemajuan Orang Asli ini sebelum namanya ditukar kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli, nama asalnya adalah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, JHEOA. Yang telah ditukarkan pada nama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Dan ia berfungsi dalam melindungi hak asasi orang-orang asli yang daripada berbagai aspek iaitu kesihatan, pembangunan ekonomi, pembelajaran dan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat orang asli Bumiputera. Yang ketiga adalah peranan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Beliau adalah memfokuskan hak-hak asasi orang asli yang di mana orang lain tidak boleh, masyarakat lain tidak boleh bahaskan tentang hak-hak keistimewaan yang telah diberikan dan termaktub dalam perlembagaan yang melindungi cara kehidupan mereka, masyarakat orang asli di penempatan mereka, dan mereka juga telah diperuntukkan sebanyak sejumlah yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Itu adalah satu peranan Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk melindungi hak-hak orang asli. Yang keempat, kita pergi kepada program pembangunan seperti program sosioekonomi masyarakat orang asli, pendidikan, kesihatan dan aspek-aspek pekerjaan. Di mana kemajuan orang asli ini juga memfokuskan kepada membina satu peluang-peluang pekerjaan yang menetapkan masyarakat orang asli ini untuk mendapat tempat peluang-peluang pekerjaan. Seterusnya adalah kita pergi kepada poin yang kelima iaitu pemimpin juga hendaklah cekap dalam membuat keputusan. Maksudnya kat sini pemimpin pihak organisasi dalam JAKWA perlu memastikan segala keputusan yang dibuat haruslah mempunyai keputusan yang tepat dan muktamad yang boleh diikut oleh anak-anak buah masing-masing. Dan seterusnya adalah majoriti yang menetap di kawasan hutan adalah hutan pendalaman adalah daripada golongan-golongan Bumiputera, iaitu orang asli. Mereka ini kebanyakannya akan menetap membuat penempatan di sekitar gua, sekitar sungai dan segala yang hasil-hasil lautan kebanyakannya dipelihara oleh masyarakat orang asli. Dan ketujuh adalah JAKWA ini juga menyediakan bantuan pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan sekolah rendah, pendidikan sekolah menengah, infrastruktur dan segala segi ekonomi dan kesihatan juga mereka adalah yang menyediakan dan memberi satu kemudahan kepada masyarakat orang asli.
Dan seterusnya kita pergi kepada poin, iaitu isu dan masalah strategik yang dihadapi oleh organisasi kemajuan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Okey. Poin yang pertama adalah kita tengok pada kerajaan telah mengumumkan tempoh pelaksanaan persaraan dilanjutkan kepada 60 kepada 65 tahun. Ya, perkara ini sangat-sangat membuat satu isu bagi saya, bagi kajian kami adalah tidak bagus kerana pada ketika itu kebanyakannya umur-umur sebegini, golongan warga begini sudah kurang untuk berminat bekerja, dan tahap prestasi akan mula menurun. Jadi dilihat kepada poin yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang prestasi kerja golongan pekerja. Okey, kurang prestasi ini adalah pengetahuan adalah bila golongan warga golongan 60 ke atas ini masih bekerja, mereka kurang pengetahuan tentang teknologi, dan di era begini kebanyakannya sistem organisasi banyak memperkenalkan sistem-sistem baru. Jadi membuatkan golongan ini susah untuk untuk menerima ilmu-ilmu baharu dan untuk mencuba ilmu-ilmu baharu tentang teknologi ini. Okey. Yang ketiga adalah tiada kesiapsiagaan dalam menghadapi sebarang ancaman. Seperti yang kita dapat lihat adalah satu, kepada ancaman COVID-19 dapat dilihat kebanyakan organisasi kurang untuk menyediakan kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran iaitu COVID. Rata-rata kita nampak, yang kita lihat adalah sewaktu pandemik organisasi dipaksa oleh kerajaan untuk tutup kerana masyarakat rakyat semua diperintahkan untuk duduk di rumah dan memastikan semua masyarakat tidak keluar. Jadi dekat sini kebanyakan industri dan organisasi dipaksa tutup. Okey. Yang poin yang keempat adalah kesukaran dalam menerima dan memahami arahan. Okey. Apabila dilihat peringkat umur yang berbeza mengikut jawatan, ia akan mengalami satu kesukaran untuk menerima arahan. Jadi dilihat kat sini, apabila pekerja bawahan yang berumur lebih tinggi daripada pegawai, di sini akan mengakibatkan kesukaran untuk menerima arahan dengan tepat lah. Okey, yang kelima adalah kurang kemahiran dalam menyantuni pelanggan. Okey, apabila umur yang kita lihat kat sini, apabila golongan warga umur itu dilanjutkan, mereka ini kurang untuk faham cara atau atau kaedah yang nak digunakan mengikut kepada usia pelanggan. Jadi kat sini kita perlu dititik beratkan tentang aspek-aspek begini supaya pelanggan lebih mudah untuk memberi kerjasama bersama dengan para pekerja. Okey, sekian daripada saya, pengenalan dan isu masalah strategik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan analisis persekitaran. Setiap organisasi sama ada awam maupun swasta akan melaksanakan fungsi dan matlamatnya dengan nilai kepada persekitaran, dalaman dan luaran. Okey, analisis dalaman terbagi kepada tiga, iaitu sumber, struktur dan budaya. Okey, first kita akan tengok pada sumber. Okey, sumber adalah terbagi pada tiga, iaitu sumber keuangan, sumber manusia, sumber teknologi dan sumber fizikal. Terakhir sekali adalah sumber organisasi. Dalam menjalankan proses kerja dalam organisasi, sumber keuangan sangat penting dan perlu diperuntukkan untuk merancang setiap perancangan. Ini kerana sumber keuangan yang diperuntukkan akan dipecahkan kepada dua, iaitu melibatkan peruntukan mengurus dan peruntukan modal insan.
Okey, seterusnya kita pergi kepada sumber manusia. Sumber manusia dalam JAKUA adalah melibatkan pekerja dalam organisasi serta golongan sasar iaitu masyarakat orang asli. Sumber manusia dalam JAKUA melibatkan penjawatan iaitu bergantung kepada kekosongan penjawatan. Walau bagaimanapun, kaki tangan dalam JAKUA adalah aset dalaman terpenting yang menjadi jentera dalam mengendalikan setiap bahagian dalam organisasi. Okey, seterusnya adalah sumber fizikal. Sumber fizikal ialah merujuk kepada persekitaran ruang pejabat dalam organisasi JAKUA itu sendiri. Ianya adalah memfokuskan kepada keselamatan khususnya kaki tangan yang sedang menjalankan kerja. Sumber fizikal ini juga membantu dalam memberikan ruang keselesaan yang membawa kepada kualiti kerja yang dihasilkan dalam organisasi. Susun atur dalam organisasi juga merupakan sumber fizikal. Ianya adalah sumber keperluan yang dilengkapkan dengan mempengaruhi kepada keseronokan bekerja. Akhir sekali adalah sumber organisasi merupakan aset yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Aset ini adalah termasuk peralatan, kenderaan dan ruang pejabat. Kesemua item ini adalah sumber organisasi yang utama agar organisasi mampu untuk menjalankan perkhidmatan melalui aset yang telah diperuntukkan. Seterusnya kita pergi kepada struktur. Struktur dalam organisasi JAKUA adalah melibatkan satu, penyampaian komunikasi, kuasa, proses kerja dan rantai perintah. Okey, kita pergi kepada penyampaian komunikasi. Okey, dalam organisasi JAKUA, penyampaian komunikasi di antara pekerja dan pengurusan amat dititik beratkan. Bagi menjalankan setiap kerja, perbincangan dan melalui program dalam organisasi, komunikasi bermainkan peranan yang sangat penting. Ini kerana melalui komunikasi dapat mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif. Selain itu, ianya akan mengeratkan hubungan sesama rakan sekerja di dalam sentiasa dalam berkomunikasi. Seterusnya adalah kuasa. Kuasa yang diperuntukkan kepada seseorang adalah amanah yang dipertanggungjawabkan bagi memimpin sesebuah organisasi di JAKUA. Sebagai contohnya adalah ketua pengarah. Dalam pengurusan JAKUA, kuasa yang terbesar adalah ketua pengarah, di mana jawatan yang disandang perlu menjaga keseluruhan organisasi termasuk masyarakat orang asli. Kuasa yang diperuntukkan perlu bijak untuk diuruskan, terutama melibatkan keputusan dalam organisasi. Seterusnya adalah proses kerja dalam JAKUA yang menghadapi kekuatan dan yang mempunyai kekuatan dan kelemahan. Proses kerja yang paling merisaukan adalah melibatkan kelulusan daripada pihak pengurusan yang terpaksa penanggung lama. Ini adalah disebabkan oleh hierarki yang terlalu tinggi sehingga menyukarkan proses kerja. Melalui proses kerja yang disediakan pada peringkat penyediaan telah selesai. Maksudnya pekerja bawahan telah buat penyediaan, namun untuk mendapatkan sebarang kelulusan terpaksa menunggu terlalu lama. Ini kerana hierarki itu sendiri yang membuatkan kerja yang dilakukan akan makan masa. Jadi proses kerja juga mempunyai cabaran berkaitan dengan sistem amalan pekerja berbanding mengikut pada peraturan, terutama pekerja-pekerja lama yang telah lama berkhidmat. Okey, seterusnya adalah rantai perintah. Okey, rantai perintah ini adalah cabaran yang diberikan, contohnya arahan yang diberikan oleh peringkat atasan kepada pekerja di bawahnya. Okey, masalah yang biasa terjadi adalah arahan bertindih serta arahan yang tiada kena-mengena. Sebagai contohnya, pegawai A meminta untuk menjalankan arahan seperti ini, manakala pegawai B meminta untuk menjalankan prosedur seperti ini. Oleh demikian, berlaku pertindihan arahan serta arahan tidak jelas. Seterusnya kita pergi kepada budaya. Budaya ini adalah merangkumi kepada jangkaan, kepercayaan dan nilai untuk dikongsikan. Okey, Jabatan Kemajuan Orang Asli, khususnya Ketua Pengarah, perlu bijak mengatur jangkaan kepada setiap kerja yang dilaksanakan. Ini kerana dalam memastikan kejayaan sesuatu perkara dalam jangka masa yang panjang, ianya perlukan unjuran yang sangat relevan. Jangkaan dalam tempoh setahun melibatkan peruntukan yang dipohon akan dibelanjakan dalam suatu tempoh. JAKUA juga perlu menjangka terhadap program-program yang memerlukan ianya dilakukan pada setiap tahun dan kos perbelanjaan yang akan dibelanjakan. Okey, seterusnya adalah kepercayaan. Kepercayaan yang menjadi kekuatan dalam persekitaran dalaman di JAKUA. Kepercayaan masyarakat orang asli kepada JAKUA sangat tinggi. Ini adalah disebabkan oleh jabatan ini saja yang bertindak mengurus dan membela masyarakat ini. Jabatan ini juga berusaha bagi memastikan nasib dan kebajikan masyarakat orang asli terpelihara. Kepercayaan dalam organisasi antara pekerja juga tidak dinafikan dan supaya mengelak pada sebarang masalah. Seterusnya adalah nilai yang dikongsikan, iaitu nilai-nilai murni yang terdapat dalam diri para pekerja serta masyarakat orang asli. Nilai-nilai budaya yang dikongsikan perlu ditunjukkan kepada masyarakat orang asli agar mereka menyedari di peringkat jabatan mempunyai pekerja-pekerja yang berkualiti. Selain itu, agar masyarakat orang asli juga mengikuti sikap yang telah ditunjukkan oleh pegawai-pegawai masyarakat orang asli
untuk menguruskan mereka. Seterusnya kita pergi kepada analisis luaran atau PES, iaitu politik, ekonomi, faktor sosial dan teknologi. Kita pergi kepada analisis persekitaran pertama, iaitu politik. Antara aspek yang perlu dilihat dalam analisis persekitaran luaran adalah politik, ekonomi, faktor sosial dan teknologi. Dalam organisasi Jakwa, politik memang tidak boleh dipisahkan. Ini kerana hubungan politik yang baik akan memudahkan organisasi untuk mendapatkan kepercayaan dan sokongan apabila diperlukan. Politik yang baik dalam rakan kerja juga boleh berlaku untuk memudahkan sebarang proses kerja. Pihak pengurusan Jakwa sentiasa mengamalkan politik dengan pelbagai pihak yang berkepentingan. Ini adalah salah satu usaha bagi menjalinkan hubungan dua hala dalam memberikan perkhidmatan. Seterusnya adalah ekonomi dalam faktor luaran di Jakwa. Secara umumnya, ekonomi Jakwa lebih memfokuskan kepada masyarakat orang asli. Ini kerana melalui Jakwa, ekonomi adalah tertumpu untuk kebajikan dan kehidupan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli yang menjalankan sistem ekonomi, namun ianya adalah dalam kawalan dan pemantauan Jakwa. Antara contoh ekonomi yang dijalankan adalah tanaman getah dan kelapa sawit. Ekonomi tersusun dan kelompok yang dijalankan adalah hasil daripada bantuan Jakwa yang menyalurkan bahan-bahan tanaman ini. Masyarakat asli akan mengusahakan tanaman yang diberikan oleh yang akan diberikan bantuan oleh pihak Jakwa itu sendiri. Seterusnya adalah faktor sosial dalam Jabatan Kemajuan Orang Asli adalah melihat pada bahagian modal insan dan kebajikan. Faktor ini mengambil kira berkaitan demografi, umur bangsa, pendidikan, pendapatan jantina dan lain-lain. Bahagian modal insan yang akan mengelola semua maklumat masyarakat orang asli berkait rapat dengan budaya. Sosial budaya mereka sukar untuk dikenal pasti kerana mereka mempunyai 18 suku kaum dan mempunyai kepercayaan tersendiri. Namun, dalam kalangan mereka terdapat yang beragama Islam tetapi jumlah mereka yang tidak beragama lebih banyak. Manakala daripada aspek gaya sosial, masyarakat orang asli mereka mengamalkan makanan hasil hutan dan berburu. Masyarakat orang asli mempunyai kegiatan harian dan menjadi amalan untuk makan daripada hasil hutan berbanding dengan pasaran tempatan. Seterusnya, analisis yang terakhir adalah teknologi. Secara umumnya, Jakwa tidak memerlukan teknologi yang canggih untuk menjalankan perkhidmatan. Ini kerana tiada sebarang produk yang dikeluarkan. Ianya lebih tertumpu pada perkhidmatan kepada masyarakat orang asli. Namun begitu, teknologi seperti keperluan komputer, internet dan printer sudah memadai di jabatan ini. Keperluan teknologi ini lebih tertumpu kepada masyarakat orang asli dan membuka kilang perusahaan sebagai contohnya usahawan minyak garu, bengkel kereta dan produk herba. Usahawan ini lebih cenderung memerlukan teknologi berbanding dengan pihak Jakwa. Namun begitu, secara lazimnya pihak Jakwa akan menyediakan teknologi yang diperlukan bagi memudahkan masyarakat orang asli menjalankan aktiviti perusahaan, manakala dalam organisasi Jakwa, teknologi sama seperti organisasi lain yang menyediakan perkhidmatan. Oleh itu, keperluan teknologi bukan masalah kerana ianya sudah ada dalam organisasi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk membentangkan bahagian seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanafi bin Abdul Latif. Nombor metrik 268452. Saya akan menerangkan berkenaan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan setiap jabatan bagi menghasilkan plan strategi organisasi yang mengambil kira kekuatan, kelemahan sesebuah organisasi, tak kira melibatkan perkhidmatan awam ataupun swasta. SWOT merujuk kepada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ini digunakan untuk bertujuan mengatur strategi bagi melihat kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi yang perlu ditangani atau ditambah baik. Okey, pertama sekali kita pergi pada kekuatan. Okey, Jabatan Kebajikan Orang Asli ni memang kita terkenal dengan merupakan satu-satunya organisasi awam di negara ni yang diwujudkan melindungi dan menjaga kebajikan orang asli di seluruh negara. Dekat sini kita dapat lihat peluang pada Jakwa untuk buktikan kemampuan organisasi Jakwa ni dan nampak lebih menyerlah kerana dia satu-satunya organisasi yang mengurus hal ehwal kebajikan orang asli. Kedua, Jakwa mempunyai pegawai-pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam selok-belok melibatkan kawasan pedalaman dan hutan di seluruh negara. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang asli di negara kita ni duduk di pinggir-pinggir bandar di dalam hutan.
Jadi tidak dapat dinafikanlah kelebihan pengalaman yang ada pada pegawai-pegawai JAKUA yang terlatih dan berpengalaman luas dalam selok belok hutan dan kawasan-kawasan pinggir bandar, kerana mereka selalu berdepan dengan orang asli. Okay, seterusnya kita lihat pada weaknesses atau kelemahan. Pertama sekali, umur perseraan pekerja JAKUA yang terlalu panjang. Ini perlu dikaji semula oleh pihak kerajaan. Rata-rata kita lihat perkhidmatan awam semua 60 tahun sekarang ni. Tapi untuk Jabatan Kebajikan Orang Asli ni, aktiviti program kebajikan kat luar tu mencabar, memerlukan kekuatan fizikal, mental, nak redah hutan apa semua tu kan. Jadi memberi risiko pada pegawai-pegawai yang berusia, yang ada penyakit 3 serangkai, jantung dan sebagainya lah. Lepas tu pegawai kurang kemahiran yang sewajarnya dalam berdepan dengan wabak dan bencana alam. Yang ni perlukan lebih banyak pendedahan kepada latihan berdepan dengan risiko. Tu perlu ambil kira lah, sebab sekarang ni tiap-tiap tahun isu banjir, bencana alam, tanah runtuh banyak berlaku dalam negara kita. Jadi benda ni perlu dipandang serius oleh pihak jabatan untuk diperbaiki dan ditambah baik melalui latihan dan sebagainya. Kelemahan melibatkan perkhidmatan pelanggan dalam memberikan layanan terbaik dan cuba memahami etnik budaya dan bahasa masyarakat orang asli. Yang ni perlu sebab Jabatan Orang Asli ni berhadapan dengan masyarakat orang asli di negara kita dengan pelbagai etnik. Jadi kalau kita memberi perkhidmatan tapi kita langsung tak ambil tahu tentang etnik, budaya, bahasa, jadi agak sukarlah untuk kita memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, seterusnya kita lihat pada peluang, opportunity. Memperkasakan kualiti pendidikan di kalangan orang asli di negara ini melibatkan kerjasama antara JAKUA dan semua institusi pendidikan awam di negara ini. Bagi memperluaskan perkhidmatan pendidikan ni kepada golongan orang asli agar mereka tak terbinggir dari segi akademik, kita perlukan kerjasama antara Jabatan Orang Asli dengan perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan tak kira kerajaan ataupun swasta di negara ini, agar akses untuk mereka mendapatkan perkhidmatan terbaik dari segi pendidikan, jaminan masa depan mereka lebih terjamin dengan adanya kerjasama macam ni kan. Jadi sebab rata-rata mereka peluang pendidikan tu agak terhad, jadi kelayakan akademik pun mungkin agak sedikit kurang baik. Jadi jika ada peluang-peluang pendidikan macam ni, memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan pengajian. Lepas tu, memperkukuhkan kerjasama dengan agensi-agensi awam lain melibatkan pendidikan vokasional dalam memberikan latihan dan kepakaran dari segi teknikal. Kebanyakan masyarakat asli ni dia kurang berminat dengan akademik. Segelintir fokus pada akademik dan rata-rata berminat dengan kerja-kerja yang melibatkan vokasional. Jadi benda ni perlu diperluas agar pihak kerajaan dapat mencungkil bakat-bakat golongan orang asli ni untuk mereka mampu untuk menyara kehidupan mereka sendiri. Contoh, bila dia orang hadir vokasional, dia orang boleh buka bengkel sendiri ke, wiring ke dan sebagainya. Seterusnya, daripada semua ni dapat mempertingkatkan kualiti perkhidmatan agar menjadi perhatian dan fokus kerajaan. Jika JAKUA betul-betul serius dengan isu yang membawa hala tuju perkhidmatan orang asli ni, jadi kerajaan akan memandang fokus kerajaan kepada jabatan ni tinggi. Jadi peluang untuk JAKUA memperoleh dana dan sebagainya lebih besar dana yang akan diperoleh JAKUA daripada peruntukan bajet yang ditetapkan kerajaan setiap tahun. Okey, seterusnya kita pergi kepada ancaman.
Ancaman melibatkan masalah bencana alam dan memerlukan pelan kontingensi. Benda ni perlu dipandang serius, perlukan kajian sewajarnya kerana melibatkan keadaan isu semasa, bencana banjir, wabak COVID. Jadi pelan pengurusan risiko jabatan tu perlu dikaji setiap tahun agar bersesuaian dengan keadaan semasa. Seterusnya, perubahan dasar kerajaan melibatkan pertukaran kerajaan dengan dasar dan peruntukan yang baru. Yang ni melibatkan pertukaran kerajaan. Sebab keadaan politik semasa dalam negara ni agak membimbangkan. Jadi berubah-ubah kerajaan. Jadi polisi dasar, bajet berubah-ubah. Bila satu-satu kerajaan ambil alih, ada setengah bajet tu perlu disemak semula, dikaji semula. Jadi mengganggulah susun atur tahunan yang telah dirancang oleh pihak jabatan. Keadaan faktor ekonomi dan pasaran yang tidak menentu juga merupakan ancaman yang perlu dipandang serius. Ini melibatkan jugalah dengan bajet kerajaan setiap tahun berdasarkan kepada faktor ekonomi semasa. Jika keadaan tak mengizinkan, jadi kemungkinan bajet untuk dipotong tu tinggi. Sekian daripada saya untuk analisis SWOT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Johari, nama matrikat 268518. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentkan mengenai cadangan yang mana telah bulan kami bincangkan, iaitu cadangan yang pertama, tempoh persaraan dilanjutkan. Di sini kita memberi peluang kepada generasi yang lebih muda dan berpelajaran untuk menunjukkan kebolehan mereka di dalam sebuah organisasi. Generasi muda juga mempunyai pandangan atau idea yang baru seiring dengan peredaran zaman. Jika kita melihat dari segi globalisasi, ramai pemimpin-pemimpin muda yang memimpin dunia. Kita perlukan satu perubahan, berani untuk satu perubahan untuk mencapai kejayaan. Poin yang kedua, kurangnya pengetahuan di kalangan pekerja. Di sini kita akan memberikan seminar atau kursus secara terperinci kepada seluruh kaki tangan. Seperti yang kita sedia maklum, seminar dan kursus ini adalah amat penting kerana kita mengikut peredaran zaman dan kita menuju negara yang moden yang penuh dengan digitalisasi. Jika negara itu semakin maju, semakin banyak seminar atau latihan yang perlu diberikan kepada seluruh kaki tangan mengikut peredaran zaman. Poin yang ketiga, kurang kemahiran dalam berdepan dengan masyarakat atau pelanggan. Di sini kami menerangkan iaitu menjadikan latihan yang mencukupi kepada kaki tangan dalam menyelesaikan isu, meletakkan calon yang lebih sesuai dengan berhadapan dengan pelanggan. Seperti yang kita sedia maklum, bila kita berhadapan dengan masyarakat, berbagai-bagai ragam dan juga pancaroba yang perlu kita hadapi. Oleh yang demikian, latihan amat diperlukan dan kita perlu letakkan calon yang sesuai seperti muda dan peramah serta berkebolehan dalam menghadapi apa-apa situasi tanpa bersikap emosional terhadap pelanggan. Sekian 3 poin yang telah saya terangkan dan akan disambung oleh kawan saya, iaitu Saudara Kamal. Assalamualaikum Puan. Nama saya Muhammad Zul Kamal bin Jazlan, nombor matrik 268500, akan menyambung pembentangan daripada Encik Azri tadi, cadangan dalam menghadapi isu dan masalah strategik di dalam Jabatan JAKUA. Isu yang keempat iaitu tiada kesiapsiagaan dalam menghadapi sebarang ancaman bencana alam. Jabatan JAKUA sentiasa perlu menambah baik fungsi dan peranan setiap pegawai di dalam JAKUA dengan mendedahkan dengan langkah-langkah yang perlu diambil jika berdepan dengan sebarang bencana, wabak dan penyakit.
Sebagai contoh, dalam menguruskan bencana seperti darurat kerajaan dan juga wabak penyakit berjangkit seperti pandemik COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lain, dengan memperkenalkan sistem BDR, iaitu bekerja dari rumah. Seperti yang kita tahu, tidak semua pekerja boleh bekerja melalui BDR disebabkan faktor-faktor kerja itu sendiri. Jadi, majikan dan pengurusan haruslah memperkenalkan satu metod atau cara untuk bekerja dari rumah secara efektif. Contoh lain juga dengan menjalankan sistem shift juga boleh mengurangkan bebanan kerja dan menjalankan kerja dengan baik secara lancar. Panduan pengurusan risiko di jabatan juga perlu dikemaskini setiap tahun dan selari serta bersesuaian dengan peredaran masa dan perkembangan semasa. Sebagai contoh, sistem pengurusan yang direkod di dalam sistem hendaklah dikemaskini secara teliti dan diupdate dengan sistem canggih sejajar dengan kelajuan dan peredaran zaman. Ini dapat mengelakkan kebocoran maklumat serta perkara yang tidak diingini yang akan berlaku di dalam jabatan. Isu yang kelima ialah kesukaran dalam menerima dan memahami arahan yang diberikan oleh pihak atasan. Setiap arahan yang dikeluarkan di dalam jabatan jaguar perlulah melalui saluran yang sah dan direkodkan bagi menjadi rujukan kepada kekitangan pada masa akan datang. Arahan yang diberikan oleh pemimpin kadang-kadang tidak selari dengan arahan yang semasa. Arahan-arahan semasa yang dijalankan oleh orang bawahan tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Ini kerana setiap arahan yang dikeluarkan itu tidak melalui saluran yang sah dan akan bertukar secara mendadak. Demi mengelakkan ketidakcapaian arahan tersebut, maka pemimpin haruslah mengeluarkan arahan dengan betul supaya tidak menggelulurkan orang bawahan. Arahan yang direkodkan perlulah disiarkan. Antara contoh siaran yang boleh dilakukan melalui media massa. Sebagai contoh, laman sesawang rasmi Jabatan Jaguar dan juga official Facebook Jabatan Jaguar. Melalui hebahan media ini dapat menjadikan warga, pekerja dan juga orang awam tahu arahan-arahan yang disampaikan dan ianya akan melancarkan keberkesanan arahan tersebut. Sekian berakhirlah perbincangan kami, kumpulan Excellent Puan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.